وبحمده. Hadirin diingatkan untuk menutup mikrofon dan membuka kamera bagi yang berkelapangan sepanjang sesi ulasan berlangsung. Hadirin juga hanya dibenarkan membuka mikrofon semasa sesi diskusi pada 15 minit akhir majlis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan kepada jemputan utama pembentang pada hari ini, Saudari Nur Nuwairah binti Muhammad Lutfi serta para hadirin sekalian. Bagi memberkati majlis pada malam ini, marilah sama-sama kita membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Hadirin sekalian, suka saya ingatkan untuk sama-sama mengisi borang kehadiran yang disediakan di ruangan chat Google Meet. Untuk makluman hadirin, karya yang akan dikupaskan pada malam ini bertajuk Pengantar Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Sesi diskusi kemudiannya akan berlangsung pada 15 minit akhir majlis. Majlis pada malam ini dijangka tamat pada jam 10 suku malam. Sedikit pengenalan berkenaan pembentang kita pada malam ini. Quote membaca beliau adalah "Books are the flung open windows with a parallel universe." Genre penulisan yang diminatinya ialah fiction dan bukan fiction. Idola beliau dalam bidang penulisan ialah Jonathan Brown. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan majlis ini kepada Saudari Nuwairah. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya dah share slide, nampak Nampak, okay. Okay, jadi terima kasih, ribuan terima kasih saya ucapkan buat pengerusi majlis dan JFU kerana menjemput saya untuk menjadi one of the book reviewers bagi program Wasif kan. Program Wasif. Okay, jadi insyaAllah pada malam ini saya akan buat review berkenaan pengantar pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Sebenarnya saya ada few recommendation, book recommendation yang lain untuk review pada malam ni, tapi saya rasa macam untuk masyarakat umum ni sesuai present ataupun sesuai bercerita berkenaan asas-asas Undang-Undang Islam di Malaysia. Okay, jadi saya akan mulakan dulu dengan latar belakang penulis buku ni. Okay, buku ni ada 3 penulis dan ketiga-tiga penulis ni merupakan pensyarah dari USIM. Yang pertamanya Dr. Nisa Muhammad Ahmad, merupakan graduan Bachelor of Syariah and Judicial dengan kepujian kelas pertama. Melanjutkan pelajaran di United Kingdom. Seterusnya berjaya menerima Masters of Laws pada tahun 2007, Masters of Philosophy in Law dari University of Exeter dan University of Leicester. Dan seterusnya menerima PhD dalam perundangan ketika di USIM dan kini merupakan pensyarah di FSU. Seterusnya Dr. Abidah Abdul Ghaffar, merupakan pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM. Dan bidang utama bagi Dr. Abidah adalah Undang-Undang Jenayah, Undang-Undang Kanak-Kanak, Undang-Undang Keluarga dan Undang-Undang Islam. Manakala untuk Dr. Azidah Yaakob iaitu penulis ketiga, merupakan pensyarah di Fakulti Syariah dan Undang-Undang USIM juga, dan bidang utama merupakan Environmental Law, International Environmental Law and Human Rights, Administrative Law, Islamic Mediation in Family Matters, Forest Law. Kenapa saya memilih buku ni? Sebab buku ni walaupun dia sebenarnya nipis tapi dia sangat-sangat padat dan memang sesuai untuk bacaan masyarakat umum, untuk masyarakat tahu basic berkenaan pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Okay, jadi kita akan mulakan dengan latar belakang pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia. Kita telusuri
sejarah berkenaan Undang-Undang Islam di Malaysia. Okey. Undang-Undang Islam di Malaysia ataupun Islam sendiri dia bertapak semenjak kurun ke-14 pada zaman kegemilangan Melaka. Waktu tu zaman kegemilangan Melaka yang mana Melaka pada waktu tersebut jadi pusat perdagangan dunia, dan Islam pada waktu tersebut disebarkan melalui pedagang Arab. Jadi ada ramai pedagang dan pedagang Arab termasuk dalam pedagang-pedagang tu dia sebarkan Islam. Dan salah satu bukti kedatangan Islam pada waktu tersebut adalah yang paling masyhur, yang paling semua orang tahu, Batu Bersurat Terengganu, dan pada waktu tersebut adalah tahun 1303. Jadi sebelum kedatangan Islam, adat Melayu ni sebenarnya dipengaruhi oleh agama Hindu, termasuk sistem beraja. Sistem beraja yang mana salah satu namanya Deva Raja. Deva Raja ni berasal daripada bahasa Sanskrit yang bermaksud Dewa Raja ataupun Tuhan Raja. Dan kedatangan Islam ni dia introduce manusia sebagai khalifah. Lepas tu raja yang memerintah ni dikenali sebagai sultan dalam sistem Kesultanan Melayu Melaka. Dan pada waktu tersebut sistem Islam ni sangat-sangat diterima oleh masyarakat dan penduduk tempatan, dan Islam pun menjadi agama rasmi semasa Kesultanan Melayu Melaka pada kurun ke-15. Pada kurun ke-14 Islam tu baru je datang, dan masyarakat pun slowly terima penerimaan Islam ni, dan pada kurun ke-15 menjadilah agama rasmi. Okay, jadi sebelum penjajahan British, Undang-Undang Islam adalah seperti hukum kanun Melaka. Okay, jadi hukum kanun Melaka dia mengandungi Undang-Undang Keluarga Islam, Undang-Undang Jenayah Islam, Undang-Undang Transaksi Islam, dan hukum kanun Melaka ni berpandukan mazhab Syafi'i. Mengandungi elemen Undang-Undang Adat Melayu. Contohnya seperti pesalah minum arak dihukum 40 sebatan. Okay. Undang-undang lain contohnya Undang-Undang Laut Melaka dan Undang-Undang Adat. Dan Undang-Undang Adat ni dia bertapak terlebih dahulu dan diwarisi secara turun-temurun. Okay, itu sebelum penjajahan British. Setelah penjajahan British, kalau semua sedia maklum, di bawah penjajahan Portugis dan Belanda tak ada perubahan undang-undang Islam. Tapi di bawah penjajahan British baru ada perubahan, baru ada modifikasi, dan undang-undang Islam tersebut sendiri dicampur tangan lah oleh penjajah British. Jadi campur tangan pemerintahan British dalam undang-undang Islam ni melalui sistem residen. Sistem residen tu yang mana ada pelantikan residen bagi setiap negeri, campur adat dan pungutan cukai, itu sistem residen, dan penasihat British di NNMB, negeri-negeri Melayu bersekutu dan tidak bersekutu. Jadi apa kesan campur tangan ni? Kesan daripada campur tangan ni, British dia ambil alih pentadbiran undang-undang negeri di tanah Melayu. Bila dia dah ambil alih, dia memperkenalkan pula English Common Law dan Mahkamah Sivil. Jadi konflik di Mahkamah Sivil ni pula dilaksanakan oleh hakim berbangsa Inggeris. Dan undang-undang yang diperkenalkan British ni enactment undang-undang sivil dan kanun keseksaan. Dan British mengasingkan agama daripada urusan pentadbiran negara, berbeza dengan sebelum penjajahan British. Kalau sebelum penjajahan British, pentadbiran tu tak diasingkan dari agama. Tapi selepas penjajahan British, apabila undang-undang Islam dimodifikasi, dicampur tangan, maka British pun mengasingkan agama dari urusan pentadbiran negara. Okey. Seterusnya, sumber undang-undang Islam di Malaysia. Okey. Undang-undang Islam di Malaysia ni yang mana kejatuhan Melaka pada Portugis, dan pada waktu tersebut tahun 1511. Pada tahun 1511 ada negeri-negeri Melayu yang berkembang dengan undang-undang Islam sebagai agama rasmi. Dan semuanya berasaskan dengan undang-undang di negeri Melaka. Jadi apa undang-undang tu? Inilah undang-undang. Setiap negeri tu ada undang-undang tersendiri, dan setiap undang-undang tu dia refer kepada undang-undang di negeri Melaka terdahulu. Contohnya kalau di Pahang, Undang-Undang Pahang tahun 1595, Undang-Undang Kedah 1605,
Undang-Undang Johor 1789, Undang-Undang 99 Perak 1878 di Johor, Majalatul Ahkam Johor. Dan Undang-Undang Brunei, pada waktu tersebut, pada waktu dulu Brunei ni masih dalam tanah Melayu. Jadi Undang-Undang Brunei ni dilaksanakan di Brunei, Sabah dan Sarawak. Seterusnya berkenaan skop Undang-Undang Islam di Malaysia. Dalam sistem masyarakat Melayu, undang-undang ni ditadbir berpandukan adat dan syariat yang dilaksanakan oleh ketua atau penghulu kampung. Yang dilaksanakan oleh ketua atau penghulu kampung berbeza dengan sekarang dilaksanakan oleh hakim. Kalau waktu dulu memang dilaksanakan oleh ketua atau penghulu kampung. Dan undang-undang Islam ni seterusnya mengalami modifikasi disebabkan penjajahan British dan undang-undang Inggeris yang diterima pakai pada waktu tersebut. Tapi ada beberapa kes yang mana hakim yang berbangsa Inggeris ni dia guna pakai undang-undang Inggeris untuk beberapa kes, tapi beberapa kes yang lain dia still meraihkan undang-undang Islam dan dia merujuk kepada kadi ataupun hakim mahkamah syariah. Jadi apa contohnya? Ini contoh kes untuk yang menggunakan undang-undang Inggeris. In the Goods of Abdullah. Ini nama kes. Jadi undang-undang Inggeris pada waktu ni diperkenalkan di Pulau Pinang pada tahun 1807. Jadi kes ni dia berkenaan dengan wasiat. Diputuskan bahawa wasiat seorang Muslim adalah sah keseluruhannya berasaskan undang-undang Inggeris walaupun bercanggah dengan undang-undang Islam. Walaupun dia berkenaan wasiat seorang Muslim, tapi dia still berasaskan undang-undang Inggeris. Dia menggunakan undang-undang Inggeris instead of undang-undang Islam dan dia bercanggahlah dengan undang-undang Islam. Tapi berbeza dengan kes Ramah versus Layton ataupun Ramah lawan Layton. Yang ni memang hakim pada waktu tersebut iaitu Hakim Thorne, dia memang meraihkan undang-undang Islam. Dia memang merujuk kepada kadi mahkamah syariah. Beliau sendiri berkata undang-undang orang Islam ni bukanlah undang-undang yang asing tetapi undang-undang tempatan. Ini adalah undang-undang negara tersebut dan undang-undang tempatan adalah perkara yang perlu diambil kira dan dikemukakan oleh mahkamah. Maksudnya dia meraihkanlah undang-undang Islam tu sebagai undang-undang tempatan. Kalau dalam bahasa Latin, undang-undang tempatan ni dikenali sebagai lex loci. Okey, seterusnya undang-undang Islam di mahkamah syariah. Kalau untuk timeline ni saya just baca sekali lalu sebab ada lagi topik seterusnya macam panjang lagi. Sebelum kemerdekaan, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, masyarakat Melayu dia bergantung pada adat Temenggung dan adat Pepatih. Adat Temenggung dan adat Pepatih ni dia memang sangat dia ada pengaruh Islam yang kuat. Dan pentadbiran di bawah sultan ataupun raja, kadi dan orang-orang besar negeri. Kadi ni maksudnya hakim, tapi pada waktu tersebut diguna perkataan kadi lah. Sekarang baru guna perkataan hakim. Lepas tu sebelum kemasukan Inggeris, pentadbiran keadilan negeri-negeri Melayu di bawah sultan ataupun raja, kadi dan orang-orang besar negeri. Sama waktu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Bidang kuasa kehakiman terhad kepada personal law dan undang-undang harta. Jadi apa itu personal law? Personal law ni undang-undang keagamaan yang mana dia kawan hidup seseorang. Contohnya seseorang tu nak berkahwin, dia akan ikutlah agama dia. Kalau dia orang Islam, berkahwin ikut cara agama Islam. Lepas tu pada tahun 1880, hukum perkahwinan Islam dan perceraian mula diakui pada tahun 1880. Dan kuasa nikah dan cerai ni diserahkan pada kadi, yang mana kadi tersebut mestilah dilantik oleh governor. 1891 hingga tahun 19,000 terdapat mahkamah adat yang didengar hakim ketika pemerintahan Sultan Mansur, Mahkamah Kelantan sebagai mahkamah tinggi dan juga sebagai mahkamah syariah. Maksudnya Mahkamah Kelantan ni dikira sebagai mahkamah tinggi dan mahkamah syariah, dan mahkamah syariah ni pula didengar mufti dan dibantu kadi. Jadi pada tahun 1923, pindaan pada Mohammedan Marriage Ordinance, itu nama kes, dibuat, nama pindaan, dibuat penguatkuasaan hukum Islam dalam pewarisan harta. Kiranya pindaan ni berkaitan dengan
hukum Islam dalam pewarisan harta. Dan Mahkamah Kadi iaitu Mahkamah Syariah, kalau zaman dulu panggil Mahkamah Kadi lah, dimasukkan dalam hierarki sistem kehakiman negara. Dari sini kita boleh nampak Mahkamah Syariah ni dia pelan-pelan dinaik taraf. Okay, pada tahun 1948, Mahkamah Kadi dikeluarkan dari sistem kehakiman negara dan diletakkan pula di bawah pentadbiran negeri. Pada tahun 1957 ketika kemerdekaan, Mahkamah Syariah diletakkan sebagai Mahkamah Negeri. Selepas kemerdekaan, kalau tadi tu sebelum, selepas kemerdekaan pada pasca 1957, Mahkamah Syariah ditadbir di bawah enactment khas. Lepas tu pindaan kepada perkara 121 dan perkara 5 Perlembagaan Persekutuan dan juga perkara 121 ditambah dengan perkara 121 1A. Untuk sejarah Mahkamah Syariah tahun 1988 ni memang sangat-sangat penting. Dia ada sejarah berkaitan dengan kes Natra, berkaitan dengan konflik Mahkamah Syariah dengan Mahkamah Sivil. Lepas tu dengan kes Natra tu pun ada pindaan perkara 121 1A, tapi saya akan jelaskan ni kemudian. Lepas tu pada tahun 1998, pada waktu ni lah JKSM iaitu Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia ditubuhkan. Pada tahun 2002, mewujudkan pegawai suluh di setiap Mahkamah Syariah negeri-negeri. Pada tahun 2005, e-Syariah diwujudkan, dibangunkan. E-Syariah ni dia sangat-sangat membantu supaya macam mudah untuk orang akses berkenaan penyebaran maklumat, undang-undang, pemfailan kes di mahkamah dan borang secara talian. Kita nak apply pun boleh apply secara online, apply borang. Lepas tu pada tahun 2009, bahagian sokongan keluarga diwujudkan di setiap negeri. BSK ni, dia berkaitan dengan nafkah. Nafkah, permasalahan nafkah, contohnya macam, bukan contoh, BSK ni dia bertujuan, fungsi dia sebagai khidmat nasihat berkaitan dengan nafkah, untuk bantuan kewangan bagi isteri dan anak-anak yang ada masalah dengan nafkah. Itu fungsi BSK. Dan BSK ni dikira macam bahagian baru juga di bawah JKSM, yang mana dia ditubuhkan rentetan daripada permasalahan pelaksanaan dan penguatkuasaan perintah nafkah. Jadi pada tahun 2011, e-Syariah diupdate kepada e-Syariah versi 2, yang mana kali ni e-Syariah ni ada bagi Mahkamah Syariah setiap negeri. Pada tahun 2017, JKSM dia berpindah ke bangunan sendiri di Putrajaya. Yang ni merupakan, yang ni struktur Mahkamah Syariah yang ni je. Tapi yang ni struktur Mahkamah Sivil. Cuma saya letak kedua-dua struktur ni sebab nak tunjuk perbezaan hierarki Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah. Kalau kita lihat kat sini, Mahkamah Sivil hierarki dia lebih luas. Dia punya taraf dia lebih tinggi lah berbanding dengan Mahkamah Syariah. Sebab dia ada dari Mahkamah Magistrat, Session, kedua-dua ni Mahkamah Rendah. So ada Mahkamah Tinggi, Rayuan, Persekutuan. Tapi berbeza dengan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah dia ada 3 sahaja. Mahkamah Rendah, Tinggi dan Rayuan. Kecuali untuk negeri Perak, dalam banyak-banyak negeri, hanya satu negeri sahaja yang ada 4 lapisan hierarki Mahkamah Syariah, iaitu negeri Perak. Dan yang ditambah tu dikira baru jugalah. Yang ditambah tu adalah Mahkamah Utama. Itu atas lagi daripada Mahkamah Rayuan Syariah. Seterusnya bidang kuasa Mahkamah Syariah. Mahkamah Rayuan Syariah ni bidang kuasa dia, bidang kuasa rayuan. Mendengar dan memutuskan apa-apa sahaja rayuan terhadap keputusan yang dibuat Mahkamah Tinggi Syariah dalam menjalankan bidang kuasa asalnya serta keputusan rayuan dari Mahkamah Rendah Syariah. Jadi basically apa yang dia nak bagi tahu kat sini adalah mendengar dan bidang kuasa Mahkamah Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah ni untuk mendengar dan memutuskan apa-apa sahaja rayuan yang dibuat di Mahkamah Tinggi ataupun Mahkamah Rendah. Jadi andai kata kalau ada pihak terlibat, dia tidak berpuas hati dengan keputusan yang
diputuskan di mahkamah tinggi ataupun mahkamah rendah, jadi dia bolehlah pergi ke mahkamah rayuan syariah untuk dengar balik kes dan buat rayuan. Tapi once kalau mahkamah rayuan syariah tu dia dah putuskan, dia dah tetapkan keputusan kes tu, okay, dia tidak bolehlah buat rayuan, memang stop sampai situ sahajalah. Okay, seterusnya Mahkamah Tinggi Syariah. Okay, Mahkamah Tinggi Syariah mempunyai bidang kuasa asal iaitu mal dan jenayah, okay, dan bidang kuasa rayuan juga. Okay, jadi Mahkamah Tinggi Syariah ni kalau bidang kuasa mal, contohnya macam tunang, kahwin, rujuk, hibah, wasiat, wakaf. Kalau bidang kuasa jenayah, dia kesalahan orang Islam, kesalahan oleh orang Islam dan dihukum di bawah enactment jenayah syariah dan enactment keluarga Islam negeri-negeri. Okey. Seterusnya bidang kuasa mahkamah untuk mahkamah rendah syariah. Okey. Bidang kuasa mal dan bidang kuasa jenayah. Okey. Okey, lepas tu berbeza di antara negeri-negeri. Bidang kuasa mahkamah rendah syariah ni ada pada setiap negeri lah. Okey, lepas tu mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang diberi kuasa oleh Mahkamah Tinggi Syariah untuk mal. Okey, lepas tu Mahkamah Rendah Syariah di Selangor membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh orang Islam di bawah enactment jenayah syariah negeri, enactment keluarga Islam negeri atau mana-mana undang bertulis lain yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam. Jadi kiranya macam seseorang tu akan diadili dan dihukum mengikut negeri yang dilakukan kesalahan tu. Contohnya dia orang Perak dan dia datang dari Perak. Lepas tu dia datang Selangor, dia berkhaluat di Selangor, lepas tu ditangkap khaluat. Jadi dia akan terikat dengan hukuman untuk hukuman di Mahkamah Syariah Negeri Selangor. Walaupun dia dari Perak, dia takkan terikat ataupun dia takkan bind dengan hukuman kat Mahkamah Syariah Negeri Perak. Sebab kesalahan yang dilakukan adalah di negeri Selangor. Okay, seterusnya konflik bidang kuasa Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Konflik, topik ni memang sangat-sangat famous sebab benda ni berlaku dari sebelum zaman kemerdekaan lagi sampai sekarang pun masih, konflik ni masih ada, masih susah diselesaikan. Okay, jadi isu-isu yang timbul berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Okay, konflik bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Okay, memang kalau cakap berkaitan konflik, mesti ada kaitan dengan campur tangan Mahkamah Sivil. Pada tahun 1988, pindaan perkara 1211A kerap sangat, sebelum pindaan perkara 1211A, kerap sangat berlaku campur tangan antara Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah. Mana-mana keputusan Mahkamah Syariah akan selalu diganggu oleh Mahkamah Sivil. Daripada tahun 1988, pada waktu tersebut, kesan daripada kes Natrah juga, peruntukan pindaan perkara 1211A ni dimasukkan dan akhirnya Mahkamah Syariah ada kebebasan. Okay, dan Mahkamah Syariah diberi ruang kerana Undang-Undang Islam sudah lama wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Okay. Bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah di bawah perkara 1211A. Selepas berlaku banyak sangat campur tangan dari Mahkamah Sivil, Perlembagaan Persekutuan dia membuat pindaan perkara 1211A. Digunakan istilah eksklusif kerana apa? Kerana pindaan perkara 1211A adalah khusus bidang kuasa eksklusif bagi Mahkamah Syariah mendengar kes-kes tanpa campur tangan Mahkamah Sivil. Itu perkara yang penting. Highlight di sini pindaan perkara 1211A dengan mendengar kes tanpa campur tangan Mahkamah Sivil. Okey, jadi apa faktor yang menyebabkan pindaan perkara 1211A? Ini salah satu faktor besar. Pada zaman dahulu, kes ni memang sangat-sangat besar lah, sampai ada rusuhan, sampai ada demonstrasi. Tak silap saya di Singapura. Okey, saya just cerita je lah. Okey, berkenaan kes Maria Hertogh ni, Maria ni dia merupakan warga Belanda, seorang kanak-kanak Belanda, dan dia
hak penjagaan dia diberikan kepada seorang wanita Terengganu, iaitu nama dia Cik Aminah binti Muhammad pada tahun 1942. Dan semenjak tarikh itu Maria pun dihidup sebagai warga Melayu, sebagai seorang Muslim yang biasa, dan dia sendiri dinamakan sebagai Natra. Dan pada waktu tersebut juga ayah Maria ni dia seorang warga Belanda lah. Dia merupakan tawanan perang yang ditawan oleh orang Jepun. Jadi selepas peperangan Jepun, ayah dia memulakan prosiding di Mahkamah Tinggi di Singapura untuk tuntut balik tuntut balik hak penjagaan Maria. Tapi prosiding tersebut ditangguhkan. Jadi pada 1 Ogos tahun 1950, Maria dia berkahwin dengan seorang lelaki, nama dia Mansur bin Adabi. Mansur bin Adabi di Singapura. Dia kahwin dengan Mansur bin Adabi di Singapura. Pada 24 Ogos 1950, ayah dia melanjutkan proses dan dengan ini dia nak dia nak tarik balik pengisytihadan perkahwinan Maria tu dengan lelaki tu lah. Dia tidak terima. Lepas tu dia nak hak penjagaan tu dipulang semula kepada ayahnya. Jadi disebabkan Maria ni berumur bawah 16 tahun semasa perkahwinan dia. Perkahwinan itu kalau menurut Lex Domicili, Lex Domicili ni yang merupakan undang-undang Belanda, perkahwinan dia tu tidak sah sebab dia masih berumur bawah 16 tahun. Dan hak penjagaan tu pula diberikan finally dipulangkan kepada ayahnya. Sebab itulah kalau kita perhatikan daripada kes ni memang berlaku campur tangan antara mahkamah sivil dengan mahkamah syariah. Disebabkan kes besar ni berlakunya pindaan perkara 1211A supaya dengan pindaan tu mahkamah sivil pun kurang ataupun tidak campur tangan dengan mahkamah syariah. Lepas tu ada lagi ke contoh-contoh macam kes Natra sekarang? Memang ada. Contoh dia bukan exactly the same, tapi dia punya konsep dia lebih kurang. Contohnya Sukma Darmawan Sasmitat versus Ketua Pengarah Penjara. Ini nama kes tu. Latar belakang kes ni dia berkenaan seseorang ni dia mengaku dirinya diliwat oleh seorang parti politik ni. Lepas tu perayu tu disabitkan dihukum 6 bulan penjara oleh Mahkamah Session Kuala Lumpur. Jadi bila dia dihukum, bila dia disabitkan untuk dihukum tu, beliau banyak kali merayu dan telah meminta habeas corpus. Habeas corpus ni merupakan writ ataupun tindakan undang-undang yang dapat memastikan seseorang banduan tu dibebaskan dari penahanan. Tapi rayuan dia dan permintaan habeas corpus dia tu ditolak. Jadi peguam perayu tu pun berhujah bahawa mengikut daripada perkara 121 dan 1A, disebabkan kesalahan yang perayu disabitkan itu berkaitan dengan mahkamah syariah. Dia nak kaitkan dengan mahkamah syariah kerana pihak-pihak berkenaan adalah orang Islam. Tapi dengan dari penghakiman untuk kes tersebut, rayuannya ditolak. Disebabkan perkara 1211A ni tidak patut ditafsirkan secara harfiah. Jika sekiranya sesuatu kes boleh disabitkan di mahkamah syariah ataupun sivil, dia boleh didakwa di salah satu sahaja mahkamah. Dan pesalah tak sepatutnya dihukum 2 kali untuk kesalahan yang sama. Lepas tu kes seterusnya berkenaan Indira Gandhi, anak perempuan Mutu versus pengarah Jabatan Agama Islam Perak. Indira Gandhi, latar belakang kes ni dia berkenaan seorang warga India, perempuan. Dia telah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. Dan suami dia memeluk Islam dan suami dia memperoleh perintah penjagaan ketiga-tiga anak mereka daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Kemudian pada tahun 2008, isteri ni dia menerima perakuan penukaran agama yang mana dia menunjukkan bahawa pendaftar mu'alaf tu, iaitu pendaftar itulah suami dia tu telah mendaftarkan anak-anak tersebut sebagai seorang Muslim juga. Jadi si isteri ni dia tidak berpuas hatilah sebab
dia pun dia tak nak anak dia pun masuk Islam kan. Jadi isteri ni dia memfailkan permohonan semakan kehakiman untuk cabar keputusan pendaftar. Jadi daripada penghakiman Mahkamah Tinggi dia membenarkan permohonan semakan kehakiman si isteri ni. Lepas tu at the end si isteri ni pun dapatlah hak penjagaan ketiga-tiga anaknya. So anak-anaknya pun tak masuk Islam lah. Penjagaan tu diberikan kepada, hak penjagaan diberikan kepada Indira Gandhi. Okey, tapi terdapat beberapa isu atau kes yang mana Mahkamah Sivil akan menghormati bidang kuasa Mahkamah Syariah. Okay. Kalau kes-kes tadi, ni kes-kes berkenaan campur tangan antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Tapi ada juga kes yang mana Mahkamah Sivil tu dia menghormati bidang kuasa Mahkamah Syariah, iaitu Dalip Kaur versus Pegawai Polis Daerah, Balai Polis Daerah Bukit Mertajam dan Nur. Jadi apa dia cerita kes ni? Okay. Perayu ni dia memohon declaration bahawa anak lelaki dia yang meninggal ni dia beragama Islam. Okay, anak dia beragama Islam waktu dia hidup, tapi bila mati ayah dia perayu ni dia nak anak dia ni keluar daripada agama Islam. Ada certification. Okay. Jadi mengikut hujah ayah dia, anak dia kembali kepada agama asal iaitu Sikh sebab si mati ni telah melalui Dikpol. Dikpol ni apa? Dikpol ni adalah pengakuan penolakan Islam. Lepas tu apa lagi hujah dia? Si mati ni telah diterima balik ke agama Sikh oleh seorang padri Sikh. Lepas tu si mati ni selalu sembahyang di kuil Sikh dan ada makan khinzir selepas keislamannya. Tapi hujah perayu ni ditolak oleh Mahkamah Tinggi kerana tanda tangan dalam Dikpol tu bukan tanda tangan oleh si mati tu. Jadi hakim pun berkata rayuan telah ditolak dan menurut hakim untuk kes ni iaitu Hashim Yuk yang Arif Pesuruhjaya, kehakiman berhak menerima jawapan-jawapan dari Jawatankuasa Fatwa. Jadi Jawatankuasa Fatwa pun berpendapat bahawa si mati adalah seorang Islam kerana telah disabit keislamannya apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan kadi seperti yang tercantik di dalam surah Iqra orang masuk Islam, dan dia kekal sebagai seorang Islam kerana tidak ada keputusan dari mana-mana mahkamah syariah yang mensabitkan ia keluar daripada Islam. Walaupun perayu tu dia menyatakan hujah yang si mati telah melalui Dikpol apa semua tu, tapi ditolak disebabkan Dikpol tu tanda tangannya bukan dari si mati. Okey. Seterusnya cabaran yang dihadapi Mahkamah Syariah. Okey, yang pertamanya bidang kuasa terhad. Bidang kuasa Mahkamah Syariah ni sangat-sangat terhad. Walaupun negeri-negeri diberi kuasa untuk menubuhkan Mahkamah Syariah dan adakan undang-undang yang boleh menghukum mana-mana orang yang melakukan kesalahan sebagaimana yang diperuntukkan, masih lagi dibatasi oleh perlembagaan dan akta-akta tertentu. Mahkamah Syariah hanya diberi kuasa untuk jatuhkan hukuman denda yang tidak melebihi 356 tu. Kalau pernah dengar 356 ni stands for 3 tidak melebihi 3 tahun penjara, 5 tidak melebihi RM5,000, denda RM5,000 dan 6 tidak melebihi sebatan 6 kali. Jadi dari denda ataupun hukuman tu sendiri kita boleh tengok yang bidang kuasa Mahkamah Syariah sangat-sangat terhad. Berbeza dengan Mahkamah Sivil, yang mana Mahkamah Sivil ni ada denda lebih daripada RM10,000, ada sampai penjara 12 tahun. Jadi akibat daripada keterbatasan bidang kuasa Mahkamah Syariah ni, Mahkamah Syariah dia tidak mempunyai bidang kuasa untuk jatuhkan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi bidang kuasa dia sangat-sangat terhad. Okay, seterusnya pendakwaan terhadap orang bukan Islam. Mahkamah Syariah ni dia boleh mengadakan dan menghukum kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap rukun-rukun Islam, kecuali perkara-perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Dan ini merupakan
salah satu kelemahan jugalah. Salah satu kelemahan atau cabaran yang dihadapi oleh mahkamah syariah. Especially dalam kes yang berkaitan dengan penceraian antara pasangan Muslim dan bukan Muslim. Contohnya macam kes Indira Gandhi itulah. Indira Gandhi. Okay. Lepas tu dan melibatkan penentuan agama bagi seorang yang telah mati. Yang seorang yang telah mati tu contohnya macam kes ni. Dalik Kor tu. Okey. Lepas tu seterusnya taraf mahkamah syariah yang rendah. Jadi setelah mencapai kemerdekaan, kedudukan institusi kehakiman syariah ni masih tak ada banyak perubahan pun. Walaupun dah ada pindaan perkara 1211A tu masih tak ada perubahan dan masih lagi dicampur tangan oleh mahkamah sivil. Kalau kita bandingkan, macam saya bandingkan tadi hierarki tu, kalau kita bandingkan hierarki mahkamah syariah dengan mahkamah sivil, lapisan mahkamah syariah ni sangat-sangat rendah berbanding dengan mahkamah sivil. Dan mahkamah sivil ni dia sampai ada 4 lapisan. 4 lapisan untuk rayu, manakala mahkamah syariah dia hanya ada 2 lapisan untuk membuat rayuan. Jadi taraf mahkamah syariah tu sangatlah rendah. Dan cabaran yang dihadapi mahkamah syariah untuk last kali ketidakseragaman undang-undang syariah pada setiap negeri. Kuasa mahkamah syariah ni dia terletak di bawah negeri. Jadi penggubalan, pindaan, pelaksanaan terletak pada setiap negeri masing-masing. Ini juga sebenarnya mencetuskan cabaran kepada mahkamah syariah itu sendiri. Sebab undang-undang ataupun enactment setiap negeri itu berbeza. Di negeri Selangor berbeza, di negeri Perak berbeza, di negeri Kelantan pun berbeza. Jadi ada negeri yang mana dia mempunyai enactment tersebut dan ia boleh dibicarakan, tapi ada juga enactment yang tak ada di negeri tersebut tapi ada di negeri lain. Jadi perkara ni dia jelas menunjukkan cabaran kepada institusi mahkamah syariah itu sendiri dan sebenarnya memberi kesan juga kepada orang awam. Kenapa memberi kesan? Sebab undang-undang ataupun enactment-enactment yang tidak seragam ni dia akan membuatkan masyarakat ataupun layman keliru, confused untuk membawa permasalahan atau sesuatu isu tu. Sebab masalah masyarakat sendiri kan mudah sangat untuk membuat spekulasi. Jadi bila seseorang tu dihukum dengan dihukum contohlah yang macam tadi saya kata tu yang dia dari Perak, lepas tu dia berkhulwat di Selangor, lepas tu dia dihukum mengikut ni lah enactment di Selangor lah dan bukan di Perak. Benda tu je boleh jadi spekulasi dalam kalangan masyarakat. Okay, lepas tu kita dapat lihatlah pihak mahkamah sivil. Jadi apabila undang-undang ataupun akta mereka ni seragam, berbeza dengan mahkamah syariah dia berbeza setiap negeri. Tapi kalau mahkamah sivil ni diseragam pada peringkat persekutuan dan mudah untuk dirujuk oleh orang awam dengan hanya refer pada satu sahaja akta ataupun undang-undang, mudah saja. Jadi ketidakseragaman undang-undang syariah pada setiap negeri, cabaran merupakan salah satu cabaran jugalah. Okey. Lepas tu untuk cabaran ni ada ke penyelesaian dia? Ada ke cadangan penyelesaian? Sudah tentu ada cadangan penyelesaian. Cuma nak implementasi tu mungkin mengambil masa sikit lah. Tapi kalau yang setakat saya baca, salah satunya macam naik taraf hierarki supaya memperoleh kuasa dan fungsi yang lebih luas. Lepas tu supaya disetaraf dengan mahkamah persekutuan lah. Jadi perubahan hierarki mahkamah syariah yang sedia ada daripada 3 tu kalau boleh ditingkatkan kepada 5 peringkat. Ataupun macam mahkamah syariah di Perak sendirilah dapat ditingkatkan sampai 4 lapisan. Ditambah mahkamah utama. Okay. Lepas tu kalau yang kedua, contohnya yang kedua cadangan seperti memperluaskan hukuman yang sedia ada melalui penambahbaikan Akta 355. Jadi hukuman mahkamah syariah ni dia terhad pada 356 ya, seperti yang saya mention tadi, iaitu 3 tahun penjara, RM5,000 dengan 6 kali sebatan. Jadi hukuman ni dia
sangat-sangatlah rendah. Jadi masyarakat pun dia memandang enteng kepada hukuman yang rendah ni. Sebab itulah kadang berlaku macam mudahnya berlaku jenayah syariah tu. Jadi dengan penambahbaikan Akta 355 ni, dia dapat memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pesalah jenayah syariah dan masyarakat pun akan lebih cakna lah dengan hukuman. Lepas tu cadangan yang terakhir, menyeragamkan enactment-enactment undang-undang syariah di seluruh Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, memang enactment setiap negeri sangat-sangatlah berbeza. Jadi kita berharap cadangan penyeragaman enactment-enactment undang-undang syariah di seluruh Malaysia ni dapat dilaksanakan lah, supaya apa? Supaya seragam. Benda ni sebenarnya untuk memudahkan masyarakat awam juga. Jadi undang-undang kesalahan jenayah syariah ni dia tidak seragam peruntukan-peruntukannya. Ketidakseragaman ni meliputi jenis kesalahan dan juga hukuman serta kadar hukuman. Ada beberapa kesalahan tertentu yang boleh dikenakan hukuman sebatan di setengah negeri, tapi ada dekat beberapa buah negeri lain tak ada hukuman sebatan. Kat situ je kita dah nampak ketidakseragaman tu. Perkara ini sebenarnya dia tidak adil lah, ketidakadilan khususnya kepada pihak tertuduh, pihak pendakwaan dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kes tersebut. Okey. Hakim di Mahkamah Syariah. Okey. Kelayakan pelantikan hakim syar'i. Okey, perkara ni pun sangat-sangat penting. Nak jadi hakim pun sudah tentulah ada kelayakan dia. Okey, ada yang mengikut fuqaha, yang ni mengikut enactment. Okey, kalau kita lihat mengikut fuqaha, okey, ni kelayakan umum macam semua orang tahu, Islam, baligh, waras, merdeka, lelaki, adil, okey, mampu berijtihad, memahami maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Ini sangat-sangat penting. Mengetahui ijma' ulama' dan ikhtilaf mereka pun penting juga. Boleh berbahasa Arab, mengetahui qiyas, itu sempurna panca indera. Okay, tapi kalau ikut enactment, kelayakan dia adalah warga negara. Okay, lepas tu berusia sekurang-kurangnya 18 tahun. Okay, kenapa sekurang-kurangnya 18 tahun? Sebab kita nak capai umur matang tu, ataupun sinur rushdi, ataupun nak capai ahliyah, kelayakan kan, kesempurnaan pemikiran dalam satu waktu. Okay, lepas tu kelayakan syariah yang diiktiraf, memiliki diplomat pentadbiran kehakiman syar'i dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia atau sijil yang setaraf dengannya. Okay, lepas tu lulus dalam mata pelajaran bahasa Malaysia di peringkat SPM atau setaraf dengannya. Okay, seterusnya tanggungjawab dan prinsip-prinsip etika hakim syar'i. Ada bulu qadi. Okay, ada bulu qadi. Hakim syar'i pun dia mesti kena pelihara dia punya etika di luar mahkamah dan di dalam mahkamah. Apa yang dia tak boleh buat? Okay, dia tidak boleh ada kepentingan persendirian yang bercanggah dengan tugasannya sebagai seorang hakim. Okay, tidak boleh menggunakan kedudukannya untuk faedahnya sendiri. Tak boleh membelakangkan tugas kehakiman, tak boleh bergaul bebas. Even contohlah kalau ada kes yang sedang dibicarakan, lepas tu ada pihak-pihak yang terlibat dengan kes tu ada dalam satu majlis perkahwinan lah contohnya. Hakim sebaiknya tidak perlu untuk pergi ke majlis tersebut. Sebab kita tak nak berlaku interaction dengan pihak yang terlibat dengan kes tu. Takut ada berlaku bias ke, takut ada berlaku bribery ke, nak elak benda-benda macam tu. Tidak boleh bergaul bebas dengan orang ramai. Tidak boleh menerima hadiah. Tidak boleh mengusahakan mendapatkan upah apa-apa kerja tanpa diberi keizinan ketua hakim syar'i. Tidak boleh memberi pendapat berkenaan kes yang sedang dibicarakan, tidak boleh meminjam wang dari orang menjadi penjamin, tidak boleh mengambil bahagian dalam aktiviti parti politik. Ini pun sangat-sangat penting sebab kita tak nak ada berlaku bias dalam kalangan hakim. Okay, itu di luar mahkamah. Okay, kalau di dalam mahkamah,
melaksanakan keadilan mengikut syarak, mendengar kes dalam keadaan tenang, tidak lapar, tidak haus, tidak ngantuk, tidak letih dan sihat. Sebab tu ada yang kata kalau nak jadi hakim ni, dia kena kebal. Dia kena emosi yang stabil. Maksudnya dia tidak mudah terpengaruh, dia tidak mudah rasa kesian. Dia kena tenang. Okay, jadi seterusnya tidak boleh tinggalkan mahkamah pada waktu pejabat tanpa alasan munasabah, tidak membicarakan apa-apa kes di mana-mana pihak yang terlibat, di mana pihak yang terlibat adalah musuh atau orang lain yang berkemungkinan mempengaruhi tugasannya. Dia tidak boleh discuss lah, contoh macam di luar kes, dia saja nak discuss, dia saja nak berbual dengan rakan dia berkenaan kes yang sedang dibicarakan. Yang tu pun tak boleh. Okay, tegas dan adil, okay, bersifat terbuka dan sabar, memastikan prosiding di mahkamah berjalan dengan lancar, memuliakan saksi-saksi dan memberi layanan sama rata. Okay. Memberi layanan sama rata ni pun sangat-sangat penting supaya tidak berlaku bias. Okay, kita masuk kepada al-adalah al-zahirah. Okay, al-adalah al-zahirah maksudnya adalah keadilan yang zahir. Jadi ada beberapa pendapat ulama berkenaan al-adalah al-zahirah ni, perbuatan yang relevan dan berpatutan, perbicaraan hakim dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dalam mencapai al-adalah al-zahirah ni, hakim perlulah membuat keputusan yang adil. Jadi apa itu al-adalah al-zahirah? Kalau dari segi konteks sistem kehakiman, inilah, semua inilah kan. Tapi fungsi al-adalah al-zahirah ni untuk bantu mereka yang dizalimi ataupun yang terus dianiaya, nak kembalikan hak bagi yang berhak menerimanya, dan mendamaikan pertikaian. Jadi untuk capai al-adalah al-zahirah ni, kelima-lima ni lah langkah-langkah dia. Pengasingan kuasa, pemisahan sistem kehakiman, syarat kelayakan pelantikan hakim, etika hakim, semakan dari hukuman. Pengasingan kuasa ni yang ada tiga tu, yang legislatif, badan perundangan ataupun as-sultah at-tasyri'iyah, eksekutif, badan eksekutif at-tanfidhiyah. Lepas tu judiciary, badan kehakiman al-qadaiyah. Itu adalah doktrin pengasingan kuasa. Pengurusi majlis, kita berhenti pukul berapa kan? Kalau pukul 10, kalau saudari nak habiskan slide pun boleh. Okay, saya habiskan slide sekejap. Okay, kita sambung sikit lagi. Berkenaan pemisahan sistem kehakiman pula. Sistem kehakiman ni, contohnya daripada hierarki tu sendiri, kita dapat lihat hierarki ada lapisan dia tersendiri. Mahkamah rendah, mahkamah tinggi, mahkamah rayuan, tu dikira pemisahan sistem kehakiman juga. Lepas tu mahkamah sivil diasingkan, mahkamah syariah diasingkan, itu pun dikira sebagai pemisahan sistem kehakiman. Seterusnya syarat kelayakan pelantikan hakim, itu dah dibincangkan. Etika hakim pun dah dibincangkan. Dan last sekali, semakan dan rayuan hukuman. Jadi berkenaan semakan dan rayuan hukuman ni, ketika nak jatuhkan hukuman, antara perkara yang perlu dititik beratkan adalah kaedah yang diaplikasikan oleh hakim bagi mengeluarkan kata putus, dan mestilah berpandukan dalil-dalil ataupun nas syarak serta dalil penghukuman. Keputusan sesuatu kes tu, dia tidak berhenti sekadar di peringkat rendah atau peringkat tinggi sahaja. Sekiranya pihak yang terlibat tu dia masih tak berpuas hati dengan keputusan hakim, jadi dia bolehlah membuat rayuan kepada mahkamah rayuan. Lepas tu, ini ada lagi tapi panjang. Cuma saya just nak jelaskan berkaitan dengan kehakiman ni, risalah al-qada ni merupakan asas ataupun tunjang untuk
melaksanakan kehakiman. Sebab risalah al-qada ni merupakan information ataupun surat yang disediakan oleh Saidina Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk penghakiman. Tapi saya rasa insya-Allah sampai sini sahajalah. Dah habis dah. Dah. Okay. Alhamdulillah sudah selesai pembentangan resensi buku oleh pembentang. Oleh itu saya ingin membuka ruang diskusi kepada para hadirin. Jika ada soalan boleh buka mikrofon ataupun tulis di ruangan chat. Okey, soalan. Ada satu soalan. Assalamualaikum, saya nak bertanya, apakah antara punca ketidakseragaman enakmen antara negeri? Punca ketidakseragaman enakmen antara negeri ni disebabkan daripada sejarah juga. Sekejap saya present tadi. Sejarah dia. Okay, setahu saya. Sorry. Ni. Dia dikeluarkan dari sistem kehakiman negara, lepas tu dia diletakkan di bawah pentadbiran negeri. Start daripada sini, bila dia diletakkan di bawah pentadbiran negeri tu, dia tidak seragam lah sebab enactment tu bergantung kepada mahkamah syariah di setiap negeri. Okay, itu saja. Lagi ada soalan lain ke? Boleh tulis di ruangan chat. Soalan yang kedua, Assalamualaikum, nak bertanya apakah maksud beban membukti? Beban membukti. Allah, saya pun lupa. Sekejap saya cari. Saya pun ingat dulu dengan beban membukti ni. Okay, kalau kita tengok pada enactment 8 tahun. Okay. Beban membukti ni sesiapa berkehendak mana-mana mahkamah membuat hukuman tentang mana-mana hak atau tanggungan di sisi undang-undang dengan bergantung atas adanya nyataan yang ditegakkan olehnya mestilah membuktikan bahawa nyataan itu ada. Maksudnya kiranya diperlukan apa? Perlukan buktilah untuk satu kes tu. Okay, saya rasa tak menjawab. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah fungsi JKSM? Adakah ia ditubuhkan untuk menyeragamkan hukuman di mahkamah syariah setiap negeri? Fungsi JKSM? Fungsi JKSM ni Masya Allah, sekejap. JKSM ni dia berasal dari apa? Basically, okay, dari buku ni jugalah. Buku ni memang ada semua. Untuk berikan sikit
Mahkamah Rayuan Syariah di Malaysia. Dia nak gubal dasar dan strategi untuk tingkatkan prestasi Mahkamah Syariah Negeri. Basically dia just melaksanakanlah perkara berkaitan dengan Mahkamah Syariah. Selaraskan prosedur kehakiman, dia nak kawal dan nilai program, aktiviti-aktiviti Mahkamah Syariah, semua tu. Dapat menjawab? Okey, sama. Ada lagi yang nak bertanyakan soalan kepada pendiskusi? Okey, saya kira tak ada soalan. Jadi kita sudah sampai ke penghujung acara. Terima kasih diucapkan kepada panel pembentang karya dan semua yang hadir pada malam ini. Saya wakil pihak penganjur memohon maaf anda terdapat kesilapan dalam mengendalikan majlis pada malam ini. Mohon hadirin bersedia untuk sesi fotografi. InsyaAllah pada minggu hadapan, hari Isnin dan Rabu, akan diadakan lagi minda karya dan diharapkan agar hadirin dapat turut serta bersama-sama. Kita tutup majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah suratul Asr. Jadinya insyaAllah kita akan teruskan kepada sesi fotografi untuk program pada malam ini. Jadinya saya berikan masa kepada para hadirin semua untuk bersiap sedia membuka kamera untuk kita dapat tangkap gambar bersama-sama. Saya akan beri masa dalam 10 saat insyaAllah. Okay, baik, kita mulakan sesi fotografi kita untuk untuk malam ini. Jadi saya akan kira. Okay. 1, 2, 3. Saya lagi sekali. 1, 2, 3. Alhamdulillah sudah tamat untuk sesi fotografi kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin semua dan juga panel untuk malam ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.